Ya, ganjaran. Sama juga dosa. Dosa kadang-kadang dalam Quran disebut az-zunub. Kadang-kadang disebut su'. Wa may ya'mal su'an. Kadang-kadang disebut zalim. Sebab tu nak kena mengaji juga tuan-tuan. Apa perkataan dosa dalam Quran? Kadang-kadang disebut zunub. Dosa kadang-kadang disebut zalim. Zalim dosa. Su' dosa. Tapi ulama kata dalam banyak-banyak senarai dosa dalam Quran, dosa apa paling besar sekali? Dosa zalim. Ya. Sebab tu Islam datang ni tuan-tuan. Islam bukan berdepan dengan kafir. Tuan-tuan dengar faham? Islam datang bukan berdepan dengan kafir, berdepan dengan zalim. Sama ada kafir itu kalau dia zalim, maka kita berdepan dengan dia. Nama dia kafir harbi. Tapi kalau kafir zimmi dia layak untuk hidup dan dapat hak di negara Islam. Ni tuan-tuan ingat ya? Kita berdatang bukan berdepan. Kalau kita datang berdepan dengan kafir, ya, walaupun Islam lawan dia kafir, tapi tindakan kita Islam aja bukan berdepan dengan kafir. Kalau tidak, Nabi bunuh semua orang kafir yang ada di Madinah, di Mekah. Masa Nabi dapat tawan Mekah, Nabi bunuh semua sekali. Tak, Nabi berdepan dengan zalim. Sebab tu kalau ada orang Islam yang zalim, kita lawan. Bukan lawan dia, lawan kezaliman dia. Ini nak kena tahu ya. Sebab tu kita berjiran. Ingat tak jiran ada berapa? Jiran ada 3 kan? Pertama jiran yang Islam dan ada kaum kerabat, hubungan kaum kerabat. Maka dia ada 3 hak. Hak Islam, hak jiran, hak kaum kerabat. Ada jiran kita yang Islam saja, tak ada kaum kerabat hubungan. Dia ada 2 hak. Islam suruh kita tunai 2 hak. Hak pertama hak jiran. Hak kedua hak dia Islam. Tapi ada tak jiran kafir? Ada. Jiran kafir ada hak tak? Ada hak jiran. Tengok Islam aja. Maka boleh tak berjiran dengan kafir? Bolehlah. Kalau dah berjiran dengan dia, kena tunai. Kena tunailah hak jiran. Walaupun dia kafir. Peduli apa dia kafir? Tak. Allah tanya kita akhirat nanti. Boleh tuan-tuan, nak kena kita jelas. Kemudian kematian. Kematian tak payah kita hurai jugalah. Kerana kita berpegang gitu tuan-tuan ya. Yang ke-50, nasib anak orang kafir. Anak orang kafir dia masuk syurga. Dia kalau mati sebelum balik, dia masuk syurga. Ini kita dah sedia maklum juga tuan-tuan ya. Sebab ada pendapat lain dia kata tak masuk. Ziarah kubur. Menziarah kubur khususnya kubur ibu bapa, para alim ulama, para wali dan orang mati syahid, termasuklah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kubur para sahabat baginda ridwanullahi alaihim ajmain, hukumnya adalah sunat. Ya, diberi pahala kalau dikerjakan. Berjalan untuk pergi ziarah kubur termasuk mengerjakan ibadah dengan niat. Ya, niat kita ziarah ibu bapa kita dapat pahala. Kata ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, bukan niat nak pergi meratap tu lain. Tu dapat dosa. Nak pergi menangis kat situ tak payah. Ya, kalau menangis sekadar menangis sedih tak apa, tapi menangis meratap-ratap tu haram. Itu aja. Tapi kita kata kita setakat ni pergi takkan menangis menggelupur atas kubur tak. Sebab tu kan ada Nabi satu kali cucu dia nak cucu dia sakit tenat. Cucu Nabi Allah anak Sayyidah Zainab tuan-tuan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin tu dia cerita dia pesan hantar seorang wakil ya, khadam dia pergi cakap ke ayahanda dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong bagi tahu ke ayahanda saya datang sini ya, sebab anak dia ni Abdullah, nama dia Abdullah, anak cucu Nabi salah seorang nama Abdullah. Ya, dia nak mati. Dia duduk tengah nazak. Nabi pesan apa? Kamu cakap kat Zainab tu, suruh dia bersabar. Ittaqillah wasbiri. Kamu pesan pada dia. Jadi wakil ni balik. Ya, ayah kamu tak nak datang, ayah kamu kata kamu kena sabar. Dia tak puas hati betul. Dah ayah tak datang ni, cucu duduk tengah nazak ni. Dia hantar lagi sekali. So minta Nabi datang juga. Akhir sekali Nabi pun pergilah dengan beberapa orang sahabat. Nabi sampai, Nabi pun ambil cucu dia tadi. Apabila cucu dia tadi di tengah nazak, Nabi menangis. Akhir sekali sahabat tanya dia, wahai Rasulullah, tadi kamu pesan supaya sabar. Ni kenapa pula kamu menangis? Nabi itu hadis dia, Nabi kata, "Malam yarham la yurham." Sesiapa yang tidak ada rasa kasihan belah dalam hati dia tidak akan dikasihi oleh Allah. Makna menangis kerana apa? Kerana rasa kasih sakitnya dia. Rasa sedih. Itu boleh. Bukan kata tak boleh, semua meratap tu tak boleh. Sebab tu ziarah kubur tak ada masalah. Jadi hukum dia sunat. Bahkan hukumnya adalah dapat pahala kalau kita pergi kerana nak ziarah
Kerana apa? Kerana Nabi suruh, nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku larang kamu. Sebelum daripada ni aku larang kamu ziarah kubur. Sekarang fazuruha. Kamu boleh ziarah. Kenapa? Fazurul kubur. Kerana menziarahi kubur itu fa innaha tuzakkirul maut. Kerana dia boleh mengingatkan kita kepada mati. Itu aja. Ya bukan kata pergi nak meratap, ya pergi nak apa. Dan kemudian kebangkitan sesudah kematian. Sebab ada orang kata, ya pergi ke siapa-siapa pergi Mekah dengan niat nak ziarah kubur Nabi, tak sah haji dia. Sampai gitu sekali. Ya. Tak tahu dulu Mekah dulu, kawan-kawan kita pergi Mekah, balik pamphlet kan. Ada orang duk edar. Siapa-siapa datang ke sana niat nak ziarah kubur Nabi, tak sah haji dia. Ya. Tu ya sekarang duk sibuk tu sekarang tu. Ya, duk runtuhkan tempat-tempat dia takut jadi syirik. Ya, takut jadi syirik. Ya, duk runtuhkan rumah Nabi, kemudian buat menara tinggi-tinggi. Menara tu pula bulan dia macam lain. Ya, tak betul tak perasan? Ya, bulan dia gini, bulan sabit. Ni bulan sabit macam tanduk ni, bulan sabit mana ni? Ya, bulan sabit mana yang macam tanduk ni? Mana ada bulan sabit? Tuan-tuan pernah tak pergi tengok tu, anak bulan? Nampak macam ni ke? Mana ada, ni bulan apa ni macam ni. Tapi tu tengok menara yang terkini tu. Siapa buat tu? Engineer mana yang buat tu? Ataupun kontraktor mana yang buat tu? Idea siapa tu? Itulah antaranya. Tapi orang kata, ustaz, kalau macam tu pergi Mekah duduk beriman dengan dia tu macam mana? Saya pergi tanya tu, Allah yarham Tuan Guru Haji Hashim, Pondok Pasir Tumbuh. Dia kadang-kadang balik kampung dulu, pergi ziarah dia. Dia tanya macam mana orang tanya kita begini-begini. Ya. Dia kata masalah sembahyang dia ada rukun. Ya. Dan kita tidaklah kata dia sampai kafir. Sebab tu kita sebut tadi firqah yang sesat. Tapi kalau dia sesat kemudian terlibat dengan persoalan kafir, itu lain. Tapi kalau setengah mereka kata Wahabi ni mungkin dia sesat. Kenapa? Kerana ciri-ciri dia. Tu kalau sesat kenapa Allah bagi dia jaga Mekah? Dulu Abu Jahal jaga, bukan pelik apa pun. Ya. Maknanya Abu Jahal jaga Mekah dulu, kerana dia jaga Mekah, betul lah Abu Jahal tu. Sebab dia jaga Mekah. Mana boleh berhujah gitu? Ada orang hujah gitu, tuan-tuan ya. Kalau dia betul salah fahaman dia, kenapa Allah bagi dia jaga Mekah? Kita tanya pula dulu siapa jaga dulu? Abu Jahal, Abu Lahab kan? Jadi betul lah Abu Lahab sebab Allah bagi dia jaga Mekah. Tak, jaga Mekah lain, akidah dia lain. Tuan-tuan ya, bukan masalah dia jaga Mekah. Habis dia sembahyang tu, tahu tak kalau dia cukup rukun apa semua sekali, sahlah sembahyang tu. Wallahualam, tapi hakikat dalam hati dia tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam tu antara jawapan yang saya jumpa dengan Tuan Guru Haji Hashim. Ya, kemudian kebangkitan sesudah mati. Okeylah, tak payahlah tuan-tuan dia, tu dalil biasa. Baik, sumber hukum. Sebab ada orang tak kata tak ada kebangkitan dan sebagainya lah tu. Baik, sumber hukum. Sumber rujukan atau sumber hukum ahli sunnah wal jamaah ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Menolak salah satu sumber hukum ini akan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Siapa-siapa guna dua, tuan-tuan ya, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada orang ni, kita Quran, sunnah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada. Bukan. Ya, kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, kena tengok ijma' ulama'. Kena tengok qiyas. Kalau dalam kitab usul fiqh, dia guna 5. Tuan-tuan ya. Kalau satu benda, kalau orang tanya gini, Ustaz, apa hukum ni? Kita rujuk Quran tak ada. Kita rujuk hadis, rujuk Quran tak ada. Ya ke tak ada? Kita faham semua ke Quran tu? Ya, Quran tu ada tafsir dia. Dah baca ke semua tafsir yang kata tak ada tu? Tu juga, tapi tak apalah. Tak ada dalam Quran, rujuk sunnah. Tak ada dalam sunnah, rujuk ijma'. Ya, sebab ulama dia ada ijtihad. Tuan-tuan ya? Macam dalam Quran. Sembahyang, ada berapa je sembahyang dalam Quran? Ada 3 waktu. Tu yang kata 5 tu daripada mana? Dalam Quran pula ada tak tunjuk cara-cara sembahyang? Tak ada juga. Rujuk hadis. Tu nak kata tak ada dalam Quran, rujuk hadis. Tak ada dalam sunnah, rujuk ulama'. Sebab ulama' tu dia yang faham Quran tu. Kemudian dia ada ijtihad. Kemudian kena rujuk qiyas. Ada ulama' kata yang satu